Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kalau tadi kita lebih fokus kepada seni dan juga mungkin melibatkan pemikiran dan sebagainya dalam pangkur dialog. Kali ini topik kita menjurus kepada bagaimana peranan sebagai golongan muda itu sendiri, pelajar itu sendiri dalam menyebarluaskan terhadap cinta terhadap alam sekitar. Jadi salah satu yang inisiatif ataupun yang kali ini dianjurkan di Universiti Malaya ataupun pihak UM sendiri, iaitu Asian Students Environmental Platform ataupun ASEP 2017. Kita bersama-sama dengan kita pada waktu ini, iaitu Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubez, Fellow UM Cares, Pensyarah Kanan Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya. Dan juga kita ada lagi 3 orang ini yang merupakan barisan pelajar yang muka-muka yang dapat menyertai program ASEP ni, iaitu yang jejaka ini nama penuhnya Muhammad Farhan, tapi kita panggil Farhan je boleh ya. Okey, yang bertudung coklat itu di tengah itu namanya Siti Aisyah Jamil, Aisyah ya, boleh ya. Dan yang yang comel baju hijau, tudung hijau tu kita panggil dia Alia, betul? Okey, selamat datang ke semua sekali. Terima kasih. Sihat ya, raya semua okey. Balik kampung. Sempat raya walaupun baru balik dari Jepun dari Tohoku dengan Tokyo Jepun. Kerja-kerja amal. Okey, mungkin kita nak tanya dengan doktor, penganjuran ASEP kali ini melibatkan pelajar Universiti Malaya itu sendiri, khususnya dalam fakulti alam sekitar dan juga biologi ini. Ia bertujuan untuk menyemai bagaimana pelajar itu sendiri dapat memulakan cinta terhadap alam sekitar. Jadi melalui program ASEP ini, kerana mereka juga diberi peluang untuk berada di luar negara. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi saya sebenarnya program Asian Student Environmental Platform ataupun kita pendekkan sebagai ASEP ni, bukan hanya khusus untuk pelajar yang belajar dalam program alam sekitar. Walaupun saya pensyarah daripada program Sains Pengurusan Alam Sekitar Universiti Malaya, tetapi para pelajar ini ia terbuka kepada semua para pelajar Universiti Malaya yang terlibat. Jadi yang menariknya, program tajaan Aeon Environmental Foundation ini melibatkan 8 buah universiti yang ternama di Asia. Jadi Universiti Malaya sebenarnya amat berterima kasih dan berbangga kerana terpilih di antara 8 buah universiti ini untuk sama-sama terlibat dalam Asian Student Environmental Platform ni. Universiti-universiti yang terlibat, Universiti Waseda Jepun, Tsinghua China, Universiti Korea, Universiti Diraja Phnom Penh, Universiti Kebangsaan Vietnam, Universiti Chulalongkorn dan juga Universiti Indonesia. Jadi 8 buah universiti ini bekerjasama bersama dalam program alam sekitar yang bukan hanya melibatkan aktiviti-aktiviti biasa alam sekitar, tapi turut melibatkan komuniti. Pada tahun ini kita ke Tohoku, Jepun. Jadi komuniti ini telah terlibat teruk akibat daripada tsunami pada gempa bumi 2011. Jadi para pelajar ni telah didedahkan dengan pelbagai aktiviti alam sekitar, dapat bertemu sendiri dengan komuniti di Jepun. Jadi untuk aktiviti tu nanti kita boleh dengar sendirilah daripada para pelajar ni boleh ceritakan. Ini visual yang diambil untuk ke Tokyo kan? Ada berapa ramai sebenarnya yang terlibat? Sebenarnya jumlah semuanya ada 10 orang, tapi yang dapat bersama-sama dengan kita hari ini 3 orang lah. Dan saya sendiri. Satu universiti. Tak, bukan satu universiti. 8 orang satu universiti. 10 orang satu universiti. 10 orang satu universiti. Jadi wakilnya inilah 3 yang kita bawa ke dalam studio hari ini. Okey. Jadi mungkin Farhan lah. Kita mulakan dengan Farhan. Pengalaman berada di Tokyo bersama-sama juga dengan komuniti di sana. Untuk mungkin boleh kongsikan aktiviti-aktiviti yang ada di sana. Difahamkan ada seperti menanam pokok. Apa lagi yang boleh kongsikan? Pada saya, apa yang menariknya adalah kami telah belajar satu permainan yang mana menariknya permainan ini dicetuskan ilhamnya oleh pelajar Universiti Tohoku. Permainan apa tu? Permainan namanya ialah permainan pengurusan risiko atau Natural Disaster Mitigation Game. Macam mana tu? Di mana permainan ni berasaskan kad. Seperti macam kita main Uno, main Saidina semua tu lah. Macam pada awalnya para pemain didedahkan dengan pelbagai situasi bencana dan pelajar pemainnya perlu memilih satu kad yang di mana tertera gambar yang kita perlu terangkan kenapa kita pilih situasi tersebut dan
apa yang perlu dilakukan. Oh. Dan sewaktu kami bermain tu, kami juga disertai dengan beberapa pelajar dari sekolah menengah di kawasan tersebut. Yang mana mereka juga adalah mangsa yang terselamat daripada tsunami yang berlaku pada tahun 2011 di Jepun. Jadi eksklusif lah sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia dapat jumpa antara mereka yang terlibat dengan ataupun terkesan dengan bencana tsunami ini ya. Tapi pada Aisyah, dari sudut bahasa, kalau kita tengok daripada ada negara Indonesia tu tak apalah, senang kita nak berkomunikasi kan. Daripada orang Cina, orang Jepun, Vietnam, macam mana dari sudut komunikasi antara pelajar kita, kalau kira Aisyah mewakili rakyat Malaysia lah ni, bagaimana tu dari sudut komunikasi tu? Daripada sudut komunikasi sebenarnya tak ada masalah kerana semua pelajar yang dipilih adalah mereka telah melalui satu sesi temuduga dengan pentadbiran universiti mereka, di mana bahasa Inggeris adalah salah satu requirement yang sangat diperlukan. Jadi jika bahasa Inggeris mereka bagus, baru mereka dapat pergi. Jadi masalah komunikasi tu tak ada masalah lah, semua akan menggunakan bahasa Inggeris lah. Okey. Apa, orang semua hebat ni. Pelajar UM ni jangan buat main. Itu yang dipilih mereka ni. Baik, bagi Alia pula, dikatakan pengalaman berada di sana, menanam 1,500 pokok jenis softwood di Tohoku. Watari di Tohoku. Mungkin boleh kongsikan bagaimana? Ialah dengan kerjasama yang diberikan dengan pelajar-pelajar dari negara lain, kerjasama yang diberikan dari komuniti setempat. Bagaimana? Okey, bagi saya aktiviti penanaman pokok itu sendiri sebenarnya memberi kesan dan pengajaran untuk kami sendiri untuk 8 buah negara. Disebabkan penanaman pokok itu merupakan simbol kepada pembangunan komuniti yang telah menjadi akibat daripada tsunami tersebut. Berapa buah pokok yang menjadi tanam bagi Alia sendiri? Seorang satu pokok ke apa? Tak, mereka telah membagikan 10, minimum 10, 10 ke 15 untuk menanam pokok di sana. So dia letak nama. Dia letak nama tak? Dia tag nama? Tak ada. Tak ada, tapi mereka dah sediakan cangkul tanam untuk semua bahan-bahan. You tak tahu? 1,500. Banyak sebagai simbol harapan kepada pembangunan semula kawasan Watari yang tersebut. Disebabkan oleh tsunami sebelum-sebelum ni. You tak tahu Aidil, sebenarnya dekat tanah tu Alia dah tulis lah, Alia was here. Dah ada footprint dah kat situ. Tak ada, tapi kita ada ambil gambar lah. Semua ni daripada jurusan apa? Saya dari Jabatan Bahasa dan Fakulti Bahasa dan Linguistik Jabatan Bahasa Jepun. Bahasa? Okey. Memang bahasa Jerman. Oh, ni bahasa lah ketiga-tiganya ni. Jabatan Asia Timur. Jabatan Asia Timur. Dan yang menariknya, mereka ni sebenarnya adalah pemenang pertandingan kelestarian UM Cares. Kolej Kediaman Tun Said Zahiruddin, Kolej Kediaman ke-9. Dan mereka menang kerana mereka buat projek kebun organik. Dan mereka di Kolej Kediaman. Justru itu mereka telah terpilih untuk menyertai program ni ke Tokyo. Itu adalah antara salah satu faktor yang pertama lah kenapa mereka dipilih. Baki lagi 7 pelajar yang lain tu, apa kriteria yang dipilih yang mereka turut sama-sama terlibat dalam pertandingan ni. Dan seperti mana yang telah ditekankan tadi, komunikasi kan. Jadi semuanya harus boleh berbahasa Inggeris dan juga mencerminkan identiti Malaysia lah. Kalau Farhan bahasa Jepun, Aisyah Jerman, Alia Bahasa Jepun tapi minor. So memang tak ada masalah lah kalau berada di Jepun, Tokyo memang berbahasa Jepun lah. Macam Farhan sendiri, ada tak macam berapa lama menetap di sana? Lebih kurang 10 hari. 10 hari. Baik, selama 10 hari ni ada tak terdetik perasaan macam tak naklah duduk sini ke, ataupun rasa macam aku nak balik Malaysia, makanan kat sini makanan terhad kat Jepun ni kan. Ada tak rasa macam tu? Semestinya kita sebab yelah tanah air kita. But apabila kita dah berada di sana, banyak yang boleh kita contohi. Contohnya kebersihan, sifat dia orang, disiplin, alam, cara penjagaan alam sekitar. Kita boleh terapkan di sini.
Maksudnya Farhan memang tak ada menghadapi apa-apa masalah lah, macam ada rasa tidak selesa sewaktu berada di Jepun. Sepanjang 10 hari tu alhamdulillah semuanya okey. Ya. Okey, difahamkan ada pelajar yang mendapat anugerah Grand Prix dalam program ni. Siapa? Aisyah. Wah. Benda tu bukanlah individual tetapi secara berkumpulan. Okey. Anugerah apa tu? Cerita kepada penonton. Okey, anugerah tersebut sebenarnya adalah inisiatif berkumpulan di mana kita perlu membuat perbentangan tentang apa yang telah kita pelajari dan hayati sepanjang kita berada di sana. Jadi kumpulan kami yang terdiri daripada pelajar-pelajar daripada universiti yang berbeza dan diselit oleh satu pensyarah daripada Korea. Dan kami telah memperkenalkan satu model yang boleh diaplikasikan untuk bagaimana kita hendak melestarikan alam sekitar. Dan kami rasa kami terpilih untuk memenangi anugerah tersebut adalah kerana model kami tersebut mudah difahami. Konsep itu mudah difahami dan mudah diaplikasikan kepada semua orang. Baik-baik, tanya ya kita ucapkan kepada pelajar-pelajar UM ni sememangnya berwibawa dan juga bersemangat untuk melestarikan negara. Baik doktor, tahun depan merupakan negara kita sebagai tuan rumah. Mungkin apa yang bakal disajikan untuk pelajar dari luar negara pula yang terlibat? Ya, kami akan, dia masih di peringkat perancangan, tapi kita akan cuba menonjolkan kita punya khazanah hijau Malaysia dan bagaimana kita bersama-sama menjalankan aktiviti alam sekitar dan pelbagai kajian di Universiti Malaya yang berkaitan dengan alam sekitar dan komuniti akan kita tonjolkan kepada mereka-mereka daripada luar negara, insya-Allah. Dan kita harapkan semua komuniti, masyarakat dan pelajar UM juga dapatlah terlibat sama dalam aktiviti UM Cares dan Universiti Malaya untuk termasuk Asian Student Environmental Platform ni lah, supaya sama-sama kita dapat jayakan program ni. Ya, betul, sama-sama kita jayakan. Terima kasih kepada pensyarah, terima kasih kepada para pelajar hari ini yang berkongsi berkenaan dengan program ASAP ya 2017 ya. Farhan, Aisyah dan juga Alia. Tahniah sekali lagi kerana anda terlibat dalam satu program yang juga patut kita banggakan, mewakili negara Malaysia juga sebenarnya. Selamat pagi Malaysia.